Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Rashid Majid aka CRG The Boss daripada Outdoor Recreation Taman Botanikal Melaka. Right, so hari ini kita akan berkongsi beberapa perkongsian berkaitan dengan mental block. So dalam seni pelatihan, so mental block ni terdapat 5 jenis. So di mana kita akan huraikan satu persatu mental block yang sering dihadapi. So mental block yang pertama adalah bad image. So di mana tembok yang membatasi kita terhad, bila mana kita selalu dibandingkan dengan orang lain, kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Alright, so kita ni ibarat macam belon yang banyak warna. So bermula daripada satu permulaan yang sama. Kemudian belon tersebut akan terbang tinggi dan tinggi dan tinggi. So apa yang membezakan belon-belon tersebut adalah isi di dalam belon. So di mana bila mana kita sentiasa berusaha dan terus berusaha memperbaiki diri, menambah ilmu, berguru dengan orang yang betul dan sebagainya, so isi di dalam belon tu akan berubah, dan itu yang akan menyebabkan belon kita akan naik dan naik. Alright, so manusia zaman sekarang kebanyakan dia tak nak tengok dari mana kita bermula. So mereka tak nak tahu dari mana kita bermula. So mereka hanya mahu tahu apakah result yang kita hasilkan. Maksudnya sesuatu kejayaan tu diukur berbanding dengan kejayaan yang anda hasilkan. Tapi sekecil-kecil kejayaan adalah kejayaan yang bermula daripada diri sendiri. Right? Dan untuk mendapatkan suatu kejayaan tu, atau untuk mendapatkan suatu keputusan, mestilah ada tindakan. So banyak manusia, dia boleh buat macam-macam perkara, dia boleh rancang pelbagai perkara, tapi bila mana tidak ada tindakan, maka dia akan berada di situ saja. So apapun tindakan, perkara yang paling penting untuk memastikan kita satu langkah ke depan. Jika diibaratkan belon tadi, maknanya kita satu takuk lebih tinggi dan lebih tinggi. Alright. So bad yang kedua, mental block yang kedua adalah bad environment. So di mana bila kita berada pada environment yang teruk, so kita akan sama teruk seperti mereka. Maksudnya kita perlu berada di environment yang positif supaya kita akan dapat aura-aura yang lebih positif. Alright. So untuk mengatasi bad environment ni, so saya akan ceritakan satu cerita di mana di zaman dahulu kala, ini cerita rekaan lah, okay? Dalam sebuah wilayah cicak, so raja telah membuat satu pertandingan untuk memanjat tiang licin. So di mana dalam pertandingan tersebut kebanyakan cicak panjat jatuh. So cicak-cicak yang lain dekat bahagian bawah tu bersuara, "Oi, apa kau nak panjat? Kau dah tak pandai. Bodoh pula tu. Panjat pun tak betul." Dan kebanyakan cicak bila dia panjat jatuh. Panjat jatuh. Maka di akhir sekali, so terdapat seekor cicak. So di mana cicak itu dia memanjat. So bila dia toleh ke bawah, dia lihat orang di bawah tu berteriak. Dan kebanyakan orang di bawah tu berteriak perkara-perkara yang negatif. "Oi, apalah kau, bodoh, tak dipanjat, itulah, inilah." Dan cicak tersebut terus meneruskan memanjat tiang licin tersebut sehinggalah sampai ke puncak. Right? So kemudian bila
berada di bawah semula. So maka sang raja bertanya, macam mana kau boleh sampai ke puncak? Lepas tu cicak tersebut menjawab, so aku lihat yang berada di bawah tu semua bersorak, dan semakin mereka bersorak, semakin mereka memberi semangat kepadaku. Tapi, kata si raja ni, tapi mereka bersorak bukan bersorak menyokong kau, memberi semangat. Tak, mereka bersorak mengatakan perkara-perkara negatif. Kau bodoh, tak payah panjat lah, biarlah. Maka sang cicak tu menjawab, oh iya ke? Oh sebabnya aku peka. Itu sebab aku terus memanjat. Right? So apa yang kita boleh kaitkan cerita ini adalah kita pekatkan telinga bila mana berada pada bad environment. So biarlah apa orang nak kata, lantak pi. Jangan ambil dan jangan terima bulat-bulat kalau perkara itu tidak ada kena-mengena dengan kita. Alright. So pekatkan telinga supaya kita akan lebih maju. Orang nak cakap apa, biarkan. Sebab mulut orang kita tak boleh jaga. So kita teruskan dengan usaha yang kita tetap lakukan. Right. So bad yang ketiga adalah bad experience. So di mana pengalaman lalu menjadi halangan, seterusnya pengalaman kegagalan. Alright. So contoh, kita pernah gagal dan sebagainya. So anggaplah kegagalan itu sebagai satu proses. So bila mana kita dah jatuh, kita kena bangun balik. Bila kita dah jatuh, kita bangun balik. Alright. Dan bila kita sentiasa bangun dan bangun, so kita akan terus fokus pada apa yang kita nak capai. Dan kalau kita jatuh, tak bangun, itu adalah satu masalah besar pada diri kita. Alright. So macam mana? Ada setengah orang kata, dah jatuh, saya nak bangun, tak ada support. Right. So disitulah kita kena cari kawan-kawan yang positif, cikgu-cikgu yang positif. So mereka yang akan kita jumpa mereka. So tanyakan pada mereka. Mudah-mudahan Allah lorongkan jalan keluar yang bagus supaya selesai daripada kejatuhan tersebut. Alright. So kita kena carilah jalan. So tak semestinya kadang-kadang plan A tak jadi, so terus give up. Oh no. Plan A tak jadi, mesti ada plan B. Plan B tak jadi, mesti ada plan C, plan D. Dalam kehidupan ni kena ada banyak sangat plan supaya kita akan lebih terus berdaya saing. Dan perkara biasa kalau dikecam. So kita boleh lihat di Facebook, di Sokmed sekarang, social media, banyak je orang buat benda baik semua kena kecam. Buat benda jahat tu dah tentulah kena kecam. Buat benda baik pun kena kecam. Alright. Jadinya pekatkan telinga, daripada kegagalan tu terus bangkit. Right. So bad yang keempat adalah bad system. So di mana apabila kita tidak tahu bagaimana proses untuk berubah. Alright. So bad system maksudnya dalam kehidupan kita ni, kalau katakan kita dah biasa buat benda tu dan kita tak nak berubah, so kita berada dalam kedudukan bad system. So macam mana nak ubah bad system tu? Kena keluarlah daripada sistem ataupun rutin harian yang kita dah ada tu. Sebagai contoh, let's say kita selalu buat perkara yang banyak lepak, banyak dengar muzik. Mungkin satu hari dengar muzik sampai 8 jam. So mungkin kita boleh kurangkan. So kurangkan muzik tersebut, bukan secara drastik, tapi secara secara sedikit demi sedikit. Dan perlu kekal istiqamah lah, supaya bila mana kita istiqamah, so benda akan konsisten dan konsisten. Right? So kita kena, satu lagi, untuk back system ni kita kena keluar daripada zon selesa. So saya cakap lah, katakan dalam konsep kecemerlangan pula, mungkin kita rasa kita dah sangat bagus dalam kita punya sistem, tapi sebenarnya ada sistem yang lebih bagus daripada sistem yang kita dah sedia ada. Jadi bila kita rasa comfort zone kita tu dah bagus,
So kita tak nak keluar, kita akan stuck kat situ je. So mulalah tak ada macam-macam feedback yang bagus dan sebagainya, sebab kita dah stuck kat situ. Jadi untuk memperbaikinya, so perlu upgrade sistem yang lebih bagus sekiranya sistem kita tu dah memang bagus. Akan tetapi kalau sistem kita tu sistem yang tak bagus, kita berada pada bad system, so kita kena tukar, beralih kepada sistem yang lebih bagus. Maksudnya tukar 360 darjah. Tapi kalau sistem tu dah bagus, tak perlu tukar, cuma perbaiki, tambah baik sistem yang sedia ada. Alright, so ni saya bagi contoh satu penceritaan berkaitan dengan katak. So ada satu kuali besar, satu periuk yang besar. So di mana dalam periuk tu terdapat beberapa ekor katak. So ada katak A, katak B, katak C dan katak D. Right. So kita nyalakan api pada takat 20 darjah Celsius. So katak A yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan kepanasan air tersebut, so dia akan melompat keluar. Okay, so katak A dah lompat keluar sebab dia rasa tak selesa dah. So tinggal katak B, katak C dan katak D. So kita naikkan lagi kepada 40 darjah Celsius dan 60 darjah Celsius. So dalam tempoh 40 ke 60 darjah Celsius tu, katak B dan katak C pun dah mula rasa tak selesa. So katak B pun dah mula melompat keluar, dan selang beberapa minit kemudian katak C pun melompat keluar. So kita naik lagi suhu sehinggalah 80 darjah Celsius. So apa yang berlaku adalah katak D tidak keluar-keluar, sehinggalah air tersebut menggelegak dan akhirnya katak D mati di dalam periuk tersebut. So apa yang saya nak sampaikan adalah, so katak D ni dia dah terlalu selesa sampai dia sendiri mati dalam keadaan dia ada tempat yang berair dan air tu panas dan dia mati sampai tahap macam tu. So katak C tadi 80 darjah 60 Celsius baru dia keluar. Maksudnya bila dia dah sangat kritikal, barulah dia nak keluar. Sama juga macam katak B. Cuba tengok katak A. So katak A tadi, di mana bila dia rasa dah tak selesa, dalam keadaan ada 4 ekor katak dalam satu bekas, keadaan 20 darjah Celsius pun dia rasa tak selesa, so dia cepat-cepat keluar. Dia cari peluang yang lain, cari opportunity yang lain. Right? So sebab tu kita nak anda tidak berada pada zon yang selesa kalau anda rasa anda mesti berjaya. Right? Okay, saya selesai cerita pasal katak. Right, so yang kelima adalah bad reference. Bad reference ni adalah rujukan yang teruk. Maksudnya perubahan tu tidak boleh berlaku apabila kita buat rujukan yang salah. Maksudnya contoh, kita berguru dengan orang yang salah, kita mencari mentor dengan mentor yang salah, dan kita ikut kaedah lama yang tak praktik pada zaman sekarang. So, sebagai contoh, dalam latihan, so pelbagai kaedah daripada dulu sampai sekarang. Jadinya kita kena sesuaikan dengan orang-orang zaman sekarang ataupun generasi sekarang. Seperti saya sendiri, dalam bidang latihan bersama pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, so lebih kurang 15 tahun ni, sangat berbeza cara untuk mengajar mereka, cara untuk mengendalikan mereka. Sebab bila kita cari mentor yang salah, so dia mengajar dengan cara yang salah, so tak ada impak apa-apa pun pada peserta. Nampak?
Jadinya kalau kita cari dengan guru yang betul, sentiasa update ilmu kita, so kita tahu macam mana cara nak handle peserta dengan bagus. Kita tahu cara untuk handle pelanggan dengan bagus dan sebagainya. Right. So kena ubah kita punya bad reference tu. Jangan salahkan cikgu yang salah tu. Dia dah tentu salah. Jadinya kalau dia tidak boleh menerima teguran, kita hormat dia sebagai seorang guru. Dan adalah lebih baik cari guru yang lain yang boleh memberi impak yang besar, bukan setakat kepada diri kita, tapi kepada semua orang. Jadi berguru tu penting. Jangan syok sendiri, apa pun tak ada. Right? So itulah 5 perkara yang mental block yang saya dah kongsikan. Iaitu yang pertama adalah bad image, yang kedua adalah bad environment, yang ketiga adalah bad experience, yang keempat adalah bad system, dan yang kelima adalah bad reference. Semoga bermanfaat dan terus kekal belajar, terus belajar. Assalamualaikum.